Salam sejahtera dan salam serak sayang, bersama saya Janet Bennett. Berita utama, strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 akan memperkasa ekonomi negeri Sarawak dua kali ganda dalam merealisasikan aspirasi menjadi negeri maju dan berpendapatan tinggi pada tahun 2030. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tuan Datuk Abang Openg berkata, semua inisiatif PCDS 2030 adalah untuk rakyat. I always think of the best way to improve the socio-economic status of our people. For this reason, all initiatives in PCDS 2030 are for the rakyat. We are accelerating our infrastructure development to improve the standard of living, grow our economy to provide businesses and job opportunities, and train our people to be resourceful and increase their income level. Beliau berucap demikian semasa melancarkan Pelan Tindakan dan Pelaksanaan bagi PCDS 2030 Majlis Tindakan Ekonomi Sarawak SEAC bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Isnin. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari yang juga pengerusi SEAC turut memberi penekanan terhadap pembangunan model perniagaan yang memberi tumpuan kepada memanfaatkan nilai sumber asli di negeri ini. Sehubungan dengan itu, beliau menjemput semua pemain swasta dan konglomerat untuk bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak bagi membuka peluang perniagaan. The development of the industries shall be planned based on its upstream opportunities as well as its midstream and downstream production and exportability. Hence, we invite private players and conglomerates to collaborate with us to unlock such opportunities. Hadir sama semasa pelancaran tersebut, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Douglas Unggat Embas, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hien, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Ahmad Jaol Samion dan barisan kenamaan yang lain. Terdahulu pada sebelah pagi, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari telah melancarkan skim bantuan deposit perumahan Sarawak HDAS dan program Rumah Spektra Mutiara di Hotel UCSI Kuching. Dalam sidang media, Ketua Menteri memberitahu Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan dana sebanyak RM10 juta bagi tahun 2022 untuk membantu golongan B40 dan M40 memiliki rumah sendiri melalui HDAS. Ujarnya peruntukan itu akan ditambah berdasarkan permintaan. Untuk tahun ini kita telah membentukkan 10 juta dan kalau ada tambahan daripada pemohon, kita akan meningkatkannya lagi mengikut increase in application. Ketua Menteri menambah bantuan deposit tersebut tidak akan dikenakan faedah dan dikreditkan terus ke akaun pemohon. Dia tak payah bayar balik. That one is daripada ikhlas daripada kerajaan RM10,000 dan akan diuruskan hanya melalui Mutiara Mortgage. Kerana kerajaan akan memperuntukkan wang tersebut kepada Mutiara dan Mortgage, dan kalau pemohon nak membeli rumah, mereka memohon pembiayaan dari Mutiara Mortgage, automatically RM10,000 dimasuk dalam akaunnya sebagai deposit. Semasa berucap, Ketua Menteri memberitahu Mutiara Mortgage telah memperkenalkan program Rumah Spektra Mutiara di mana kos pembinaan dibiayai oleh Mutiara Mortgage melalui produk Mutiara Dream Home Financing Scheme MDHFS dengan anggaran berjumlah RM90,000 hingga RM160,000. Bagi inisiatif membina rumah di atas tanah sendiri, Mutiara Mortgage akan memperkenalkan program Rumah Spektra Mutiara, di mana kos pembinaan rumah akan dibiayai oleh Mutiara Mortgage melalui produk
Mutiara Dream Home Financing Scheme, iaitu MDHFS. Reka bentuk rumah yang standard dan telah ditetapkan selesa mempunyai 3 bilik tidur, 2 bilik air dan berkeluasan minimum 750 kaki persegi. Harga kos pembinaan dianggarkan berjumlah sekitar RM90,000 hingga RM160,000. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hien menjelaskan kerajaan Sarawak komited untuk membantu golongan berpendapatan rendah memiliki kediaman sendiri dengan menyasarkan membina sebanyak 2,391 unit rumah mampu milik. Katanya, Perbadanan Pembangunan Perumahan HTC akan membina kediaman berkenaan menerusi Rumah Spektra Permata di bawah Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 dengan harga siling antara RM90,000 hingga RM120,000. Under Initiative 62, Building More Affordable Homes, the Sarawak Government is committed to provide affordable homes to members of the low-income group and middle-income group M40 through the Village Expansion Scheme SPK in Lunduk, Sematang, Ingang, Tiang, in Matu, as well as Affordable Housing Scheme RMN that has also been implemented in Darul Hana Kuching, Kampung Tambun Melayu and Tambun Fuchau Kuching, Kemuyang Sibu, Kampung Kapit Baru Kapit and Kampung Datuk Baru Sibu. Berucap pada majlis pelancaran itu, Datuk Seri Dr. Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak memberitahu HDC juga memperkenalkan skim bantuan sewa Sarawak SRAS untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah di luar bandar. Houses HDC last year introduced the Sarawak Housing Rental Assistance Schemes SRAS as a result of Yang Amat Berhormat CN's initiative. Sarawak Rental Assistance Scheme SRAS is a rental scheme of RM200 per month for subsidies per month for up to 36 months, that's a maximum of 3 years, open to any tenants working in Kuching, Sibu, Bintulu and Miri. HTAS akan diuruskan oleh Mutiara Mortgage and Credit Sdn Bhd dengan kerajaan negeri akan membayar deposit rumah tersebut kepada pemohon yang layak. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak telah mewujudkan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 untuk menyusun semula dasar pembangunan Sarawak supaya terus berada pada landasan yang tepat ke arah menjadikan Sarawak negeri maju menjelang tahun 2030. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, melalui strategi ini, Kerajaan Sarawak mempunyai hala tuju yang jelas untuk memastikan semua rakyat Sarawak dapat mencapai nikmat pembangunan serta mempertingkatkan pendapatan melalui pelbagai inisiatif agar jurang kemiskinan di bandar dan di luar bandar dapat dikurangkan. Katanya, cita-cita ini pastinya akan dapat dicapai jika semua pihak bekerjasama untuk memastikan semua perancangan dan pelaksanaan program pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur, dilaksanakan dengan cekap. Saya menyeru kepada semua penjawat awam untuk terus bersatu dan komited agar visi dan misi 2030 akan menjadi kenyataan. Saya yakin dan percaya dengan semangat berpasukan dan kerjasama yang utuh antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan selama ini telah memakmurkan Sarawak amnya dan khususnya bahagian Limbang, walaupun dalam suasana yang amat mencabar ikuran tercetusnya wabak COVID-19. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Hari Perkhidmatan Awam Bahagian Limbang dan Majlis Apresiasi Residen Bahagian Limbang yang diadakan di Hotel Purnama Limbang pada Ahad. Dalam pada itu, Datuk Amar Awang Tengah mengucapkan tahniah kepada pejabat residen bahagian Limbang dan pejabat daerah Limbang di atas pencapaian dan pengiktirafan di dalam perkhidmatan awam. Saya mengambil maklum bahawa perkhidmatan awam di bahagian Limbang telah menerima pencapaian dan pengiktirafan dalam pelbagai inisiatif kualiti
yang disertai demi memastikan kemajuan dan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Antaranya adalah seperti pejabat residen dan daerah Limbang telah memenangi anugerah emas YAB Ketua Menteri pada tahun 2019. Manakala baru-baru ini pada tahun 2021 Lens Tahai Q dari Jabatan Tanah dan Servis bahagian Limbang telah memenangi anugerah Per Excellence dalam 46 International Convention and Quality Control Circles 2021 di Hyderabad, India. Ujarnya lagi, pencapaian sebegini membuktikan kemampuan penjawat awam di bahagian Limbang bukan sahaja dalam memberikan perkhidmatan kepada rakyat tetapi juga mampu mengharumkan nama jabatan dan Sarawak amnya. Selanjutnya mengenai sejumlah RM51,000 peruntukan projek kecil luar bandar MRP telah diluluskan untuk Kampung Daun dan Kampung Daun Ngori bagi mengadakan aktiviti tahunan mereka. Perkara tersebut telah dimaklumkan oleh Menteri Muda Pengangkutan 2 merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adu Tasik Biru Datuk Henry Harry Jineb semasa berucap dalam program bersama belia bertempat di Dewan Kampung Daun Ngori pada Ahad. Daripada jumlah tersebut, kedua-dua buah kampung berkenaan masing-masing akan menerima sebanyak RM18,000 yang dibahagikan kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK sebanyak RM10,000 dan RM5,000 masing-masing kepada belia dan wanita. Selain itu, geran peruntukan sama berjumlah RM10,000 juga turut diluluskan untuk Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan St. John Singai Bau, manakala RM5,000 lagi untuk Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela Kampung Daun. Datuk Henry dalam pada itu berharap agar rakyat di kawasan itu dapat memanfaatkan peruntukan yang diberikan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan bersama. Manakala di Kenawit, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Macan, Alan Siden Gramong turun padang pada Isnin untuk merasmikan projek Stations of the Cross yang terletak di belakang Gereja St. Francis Xavier, Kenawit. Projek transformasi luar bandar RTP tahun 2020 di bawah Adun Macan itu telah siap sepenuhnya pada awal tahun 2021. Turut sama merasmikan rumah ibadat itu ialah Father Matthew, Ladies Guild, Gereja St. Francis Xavier serta umat-umat sembahyang yang lain. Ellen kemudiannya meluangkan masa bersama Father Matthew serta tetamu lain melawat galeri Gereja St. Francis Xavier yang dibina di bawah peruntukan Unit Hal Ehwal Agama-agama lain Unifor. Ke perkembangan berikut, susulan peningkatan kes COVID-19 melibatkan varian Omicron di Sarawak, rakyat diminta untuk terus berwaspada dan mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengelak sebarang jangkitan. Ini termasuk mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan dengan ketat. Sehubungan itu, wartawan Unit Komunikasi Awam UKAS telah menemubual beberapa orang awam di sini untuk mengetahui tahap kesedaran mereka dalam menangani ancaman wabak tersebut. Okey, memandangkan kita dah pun memasuki PPN fasa keempat, jadi banyak kelonggaran dibuka. Flight masuk ke Sarawak pun dah makin banyak, tapi kita mestilah berjaga-jaga sebab kini tu Omicron tengah merebak bukan di Sarawak saja, di seluruh negara, dan kini tu Malaysia pun dah mencatat lebih 10,000 kes COVID-19 nak jadi naik balik kes. Jadi kita perlu ingat ia adalah tanggungjawab kita sendiri untuk memastikan penularan tu terus merebak. Jadi kita jaga kita lah. So since kita pun cases sudah mencecah 10,089 kes pada hari Maret, so kami nasihatkan kepada orang awam dan juga orang ramai supaya sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh government seperti pakai face mask, avoid crowded spaces, and yang paling penting sekali adalah cuci tangan dan jaga jarak orang dengan orang lain. This is the time where we need to embrace the situations, protect your family at all costs. Kami harap agar kita semua boleh bekerjasama dalam mematuhi SOP agar virus Omicron tidak menular dengan lebih cepat. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett.
Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.